Kemudian Datuk TJ ajak TJ cari pawang buaya tu. TJ ingat Datuk dia terus menuju ke pondok di belakang surau tu. Rupanya melencong ke kiri menuju ke tebing sungai. Di tebing sungai tu, Saadun Juling sedang memerintahkan buaya-buaya supaya mengganas sambar apa saja yang ada di tebing sungai, tak kira manusia atau binatang ternakan. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul dalam segmen Bercakap dengan Jin. Terima kasih semua sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni kita akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 43 dan 44. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Musim tengkujuh tiba. Langit di kampung Mandi Upih sentiasa kelihatan mendung dan setiap hari hujan akan turun. Sejak pulang dari Tanjung Malim, Datuk TJ tak ke mana-mana. Dia banyak habiskan masanya dekat ladang getah. Sekali-sekala dia ke hutan melihat jerat pelanduknya, sama ada mengena atau tak. Sepanjang musim tengkujuh, kesihatan Datuk TJ tak begitu baik. Dia selalu diserang lelah dan lemah-lemah badan. Walaupun begitu, dia tak pernah lupa melakukan senaman harimau dan mandi embun pada setiap pagi. Pada satu pagi, selepas Datuk TJ melakukan senaman, dia terus berehat di ruang rumah. Nenek TJ menghampirinya. Nenek TJ bertanya, "Macam mana? Bila kita nak pergi Tanjung? Untuk apa? Dah lupa? Jemputan kahwin anak Alang Botak?" Tak lupa. Bukankah jemputan tu esok? Esoklah kita pergi. Awak ni merepek. Bukankah saya dengan Alang Botak tu adik-beradik sepupu? Tak eloklah pergi nak makan je. Kenalah pergi awal. Boleh tolong apa yang patut. Yelah, kita pergi sejam lagi. Sementara tu, eloklah awak berkemas. Bawa lah gula barang sekati 2, kelapa 10 atau 20 biji, dan pisang 2-3 tandan. Awak ni bergurau ke apa? Cakap betul-betul. Saya cakap betul lah. Kita tolong mereka dengan apa yang kita ada. Nak bawa barang-barang tu dengan bas? Susah. Itulah ada kereta awak tak nak baiki. Sekarang siapa susah? Sama-sama susah. Macam ni, awak dengan Tamah pergi naik bas dulu. Barang-barang tu biar saya bawa kemudian. Saya nak bawa kambing untuk Alang Botak sekali. Baiklah kalau macam tu. Bila awak nak bertolak? Awak jalanlah dulu. Saya tetap akan sampai nanti. Kemudian TJ dengan nenek dia bersiap dan terus berangkat. Bas yang mereka naiki sampai di Pekan Kecil Pekalan Baru. Dari situ TJ dengan nenek dia terpaksa berjalan kaki melintasi satu kawasan lapang yang dipenuhi dengan pokok kemuning serta rumput yang berdaun merah. Masa TJ dengan nenek dia nak seberang jambatan, TJ ternampak pokok kenduduk di sebelah kiri bergoyang-goyang. Nenek TJ suruh berhenti. TJ segera menoleh dan dia dapati datuk dia tengah berdiri dekat situ dengan seekor kambing, 2 tandan pisang dan 20 biji kelapa. Manakala di tangannya tergantung bungkusan gula. Nenek TJ bertanya, "Cepat awak sampai. Kawan kita hantar." Masa tu TJ ternampak ekor harimau dari celah-celah rumput keduduk. Kemudian Datuk TJ bagi cadangan supaya mereka bertiga bergerak dan tinggalkan barang-barang dekat situ dulu. Nanti disuruh anak Alang Botak ambil dengan basikal. Nenek TJ pun setuju. Tak lama lepas tu mereka melangkah ke rumah Alang Botak. Bila sampai, Alang Botak sambut mereka bertiga dan suruh salah seorang anaknya ambil barang-barang dekat jambatan. Dengan ditemani Alang Botak, Datuk TJ ke tempat tukang masak dekat belakang rumah. Disebabkan Datuk TJ memang pandai dan tahu hal masak-memasak, dia pun ikut serta dengan tukang-tukang masak di kampung tu. Datuk TJ suruh TJ tolong potong bawang dan halia. Sedang mereka asyik dengan tugas masing-masing, mereka dikejutkan dengan suara jeritan dari arah tebing sungai. Semua orang yang berada di bahagian belakang rumah segera bangun. Mereka nampak seorang perempuan setengah umur berlari ke arah mereka dan berkata, Tolong, anak saya kena sambar buaya." "Dekat mana?" "Dekat tepi sungai." Datuk TJ dengan orang yang ada dekat situ ke tebing sungai. Bila sampai di tepi sungai, dah ramai orang berkumpul dekat situ. Ada yang bawa parang, lembing dan senampang kampung. Masing-masing nak bunuh buaya tu, tapi buaya tu tak kelihatan. Datuk TJ tak pedulikan mereka semua. Dia terus duduk di tepi tebing, ambil segenggam tanah, lalu dicampakkan ke dalam sungai. Dekat tempat tanah tu jatuh, air sungai tu kelihatan berbuih-buih, macam air mendidih. Tiba-tiba seekor buaya muncul. Bagaikan kilat, buaya tu melibas ekornya ke arah Datuk TJ.
Nasib baik dia sempat elak dan buaya tu terus tenggelam. Belum pun sempat Datuk TJ nak duduk balik, buaya tu muncul semula lalu melibaskan ekornya yang panjang tu ke tebing sungai. Libasan ekor buaya tu kena salah seorang penduduk kampung yang berdiri dekat Datuk TJ. Lelaki tu terhumban ke dalam sungai. Buaya terus sambar lelaki tu. Orang kampung terpaku dan setengah daripada mereka berundur jauh dari tebing sungai. Datuk TJ mula kelihatan resah. Dia merenung ke tebing seberang sungai yang penuh dengan tumbuhan pokok-pokok keladi. Dalam saat-saat yang amat genting tu, buaya tadi muncul sambil menjulang mangsanya tinggi daripada permukaan sungai. Tangan dan kaki lelaki tu terkapai-kapai. Gigi-gigi buaya yang tajam tu terus membenam di badan lelaki tu. Darah kelihatan memancut keluar. Datuk TJ dah hilang sabar. Dia terus bertempik sekuat hati sambil terjun ke dalam sungai. Datuk TJ terus peluk badan buaya tu dengan sekuat hati. Dengan menggunakan jari kelingkingnya, Datuk TJ cucuk mata buaya tu. Buaya tu terus mengelupur dan menghempaskan badannya. Tapi pelukan Datuk TJ tetap kemas dan jarinya terus cucuk mata buaya tu. Mungkin kerana terasa amat sakit, buaya tu buka rahangnya hingga badan lelaki tu terlepas. Datuk TJ terus lepaskan pelukannya lalu menyambar badan lelaki tu dan terus dibawa ke tebing sungai. Buaya tu terus hilang dari permukaan air sungai. Orang-orang kampung yang berada di situ terus sambut lelaki tersebut dan baringkan dia atas tanah. Kemudian Datuk TJ lap darah dekat badan lelaki tu dan suruh TJ cari daun pokok pulai penipu bukit untuk dijadikan ubat penahan darah. Tak lama lepas tu, lelaki tu sedar dari pingsan. Dia tak berdaya nak bangun. Cepat-cepat Datuk TJ betulkan urat belikat dan urat tangan lelaki tu dan minta orang-orang kampung yang berkerumun supaya beredar jauh sikit. Seluruh badan lelaki tu Datuk TJ usap dengan belakang tangannya. Tiba-tiba, semua orang kampung yang berdiri dekat tepi tebing terkejut bila mereka lihat air sungai Tanjung Ara bergelombang dan keruh. Bila gelombang air sungai berhenti, timbul 2 ekor buaya di permukaan air, berpusing-pusing di tengah sungai sambil melibaskan ekor masing-masing. Orang-orang kampung terpegum melihat kelakuan 2 ekor buaya tu. Kemudian kedua-dua ekor buaya tersebut meluru ke tepi lalu memanjat tebing sungai. Datuk TJ suruh orang kampung beredar dan melarang angkat lelaki malang tu ke tempat lain. Datuk TJ berkata, "Biarkan dia dekat situ. Saya nak umpan buaya tu. Awak nak perjudikan nyawa orang? Kalau awak tak ubah anak saudara saya ni ke tempat lain, saya tembak awak sampai mati." Saya kata biarkan dia dekat situ. Kalau awak berkeras juga, saya bersedia menerimanya. "Binatang!" Lelaki tu terus tarik pemetik senapang. Tapi senapang tu tak berbunyi kecuali muncung senapangnya berasap. Dia jadi cemas. Kemudian Datuk TJ suruh lelaki tu beredar dari situ. Kedua-dua ekor buaya tu terus mara ke arah lelaki malang tu. Datuk TJ bagi semangat padanya supaya bertenang. Lebih kurang dalam jarak 10 kaki, kedua-dua buaya tu nak sampai dekat lelaki malang tu. Datuk TJ segera melompat dan berdiri tegak. Kedua-dua ekor buaya tu jadi marah lalu membuka mulut seluas-luasnya. Kedua belah tangan Datuk TJ terus peluk tubuh. Matanya pandang tepat ke arah kedua-dua ekor buaya tu. Tumit kirinya ditekankan ke tanah hingga terbenam separas buku lali. Kemudian membongkok lalu menghentakkan pangkal siku kanan ke tanah. Kedua-dua ekor buaya tu tak mampu bergerak. Datuk TJ dah kunci sendi-sendi kaki buaya tu dan dia segera bangun sambil memeluk tubuh. Datuk TJ berkata, "Sekarang kau kembali ke lubuk dan pulangkan mayat anak cucu aku yang kau binasakan tu." Kemudian Datuk TJ suruh orang kampung usung lelaki malang tu ke rumahnya. Dia berdiri dekat depan kedua-dua ekor buaya tu dan suruh buaya tu pulang ke sarang mereka. Buaya-buaya tu bagaikan baru tersedar, segera berpusing lalu terjun ke dalam sungai. Orang-orang kampung yang berkumpul berangsur pulang. Kebanyakan mereka pergi ke rumah lelaki malang tu. Kemudian Datuk TJ buka baju dan ikatkan ke pinggangnya. Dia duduk bersila di tepi tebing dengan kedua belah tangannya diletakkan atas lutut. Datuk TJ bertafakur di situ sambil membaca sesuatu. Lepas tu dia berdiri dan berkata, "Pulangkan cucu aku." Serentak dengan tu, seekor buaya timbul dan muncungnya ada tubuh seorang kanak-kanak lelaki dalam usia 14 tahun. Buaya tu letak budak lelaki yang dah jadi mayat tu dekat tepi tebing. Cepat-cepat Datuk TJ ambil mayat budak lelaki tu lalu diserahkan pada orang-orang kampung yang masih berada di situ.
Mereka bawa mayat budak lelaki tu ke rumah ibunya sebagai tanda yang tugasnya dah selesai. Lagi sekali Datuk TJ kepalkan tanah dan campakkan ke dalam sungai. Bila tanah tu sentuh air sungai, dengan sekelip mata timbul berpuluh-puluh ekor buaya di permukaan air sungai Tanjung Ara tu. Masing-masing melibaskan ekornya pada permukaan air sungai. Melihat keadaan yang ganjil tu, wajah Datuk TJ terus berubah jadi cemas. Dia renung muka TJ dan berkata, sebenarnya ada orang yang naikkan semangat buaya tu supaya jadi ganas. Kemudian Datuk TJ tarik tangan TJ pulang ke rumah alam botak. Petang tu, mayat budak lelaki yang jadi korban buaya dikebumikan dan lelaki malang tu terus terima rawatan dari Datuk TJ. Sebelum menjelang waktu maghrib, lelaki malang tu kembali sihat dan terus membantu kerja-kerja kenduri di rumah alam botak. Sepanjang malam tu, orang-orang yang ada di rumah alam botak terus bercerita tentang peristiwa yang berlaku pada 11 siang tadi. Bagi menjaga keselamatan orang kampung, ketua kampung menasihatkan orang-orang kampung supaya jangan mandi sungai. Malah, anak lelaki alam botak yang bakal jadi raja sehari itu dilarang sama sekali melintas di atas jambatan. Begitu juga dengan pihak pengantin perempuan. Hari itu adalah kemuncak segala kemeriahan di rumah alam botak. Pagi-pagi lagi rumahnya dah dikunjungi oleh orang ramai. Kira-kira pukul 12 tengah hari, kampung tu jadi gempar sebab ada orang yang ingkari pesanan ketua kampung. Akibatnya 2 orang dah jadi mangsa buaya. Pukul 1 pula 3 orang lagi jadi korban buaya. Buaya-buaya dekat sungai Tanjung Ara mula mengamuk. Siapa sahaja yang berdiri di tebing akan terus dilibas oleh buaya-buaya tu dengan ekornya. Datuk TJ dah tak mampu mengatasi masalah tu. Dia mengaku ilmu yang ada pada dirinya tak boleh mengalahkan buaya-buaya tersebut. Dengan bantuan orang-orang kampung, tebing sungai tu dipagari dengan kawat berduri. Bila acara persandingan tu tamat, satu mesyuarat telah diadakan di halaman rumah alam botak untuk mencari jalan bagi mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Dalam mesyuarat tu, orang-orang kampung minta Datuk TJ menggunakan kebolehannya untuk menghalau buaya-buaya ganas tersebut. Datuk TJ tak dapat penuhi permintaan mereka. Menurut Datuk TJ, kebolehan yang ada pada dirinya masih belum cukup untuk menjinakkan buaya-buaya ganas tu. Kemudian salah seorang penduduk kampung berkata, kamu dah buktikan depan mata kami. Usahlah berdalih. Agaknya kamu yang puja buaya-buaya tu supaya jadi ganas. Sebelum kamu datang, buaya-buaya tu tak ganggu kami. Apa yang saya buat semalam untuk dapatkan mayat budak tu je. Dari percubaan pertama tu, saya dapat kesan yang buaya-buaya tu diarahkan oleh orang supaya mengganas. Mungkin di antara buaya-buaya tu ada buaya jadi-jadian. Maafkan saya kalau perbuatan saya tadi menyakitkan hati tuan. Nama saya Kamarudin. Saya bekas tentera laut dan sekarang buat kerja menangkap udang dekat sungai Tanjung Ara ni. Apa yang patut kita lakukan sekarang? Kita cari pawang buaya yang handal. Kalau macam tu, kita panggil Saadun Julin. Dia tinggal dekat mana? Dekat Sungai Rotan. Saya setuju dan saya boleh membantunya. Kata sepakat dah dibuat. Beberapa orang penduduk kampung Tanjung Ara disuruh pergi ke Sungai Rotan untuk menjemput Saadun Julin. 2 hari kemudian, pawang buaya tu dah berada di Tanjung Ara. Saadun Julin bagi tahu orang-orang kampung dia tak dapat lakukan tugasnya dengan secepat mungkin. Dia perlu ambil masa kira-kira 3 minggu. Selama dia menjalankan tugasnya tu, dia minta orang-orang kampung menanggung makan minum dan mematuhi syarat-syarat yang dikenakan. Antaranya, orang-orang kampung dilarang berjalan pada waktu malam kecuali dirinya. Seminggu dah berlalu. Saadun Julin asyik berjalan di sepanjang tebing sungai. Kadang-kadang dia menyorok di balik pokok besar, mengintai perempuan mandi dan basuh kain dekat sungai. Ada kalanya dia berdiri di tepi sungai bercakap dengan air sungai tu. Satu perkara yang tak dapat dinafikan, sejak Saadun Julin berada di Tanjung Ara tu, susah nak nampak buaya-buaya tu timbul. Tak lagi mengganggu orang-orang kampung yang mandi di sungai. Orang-orang yang kerja sebagai menangkap udang galah dapat hasil yang berlipat kali ganda. Hal ni meyakinkan orang-orang kampung yang Saadun Julin adalah seorang pawang buaya yang handal. Masuk minggu kedua, seorang suami di kampung tu mengadu pada Datuk TJ secara rahsia tentang isterinya yang telah berjaya dipujuk rayu oleh pawang buaya hingga melakukan hubungan sulit, dan si suami tak dapat berbuat apa-apa. Setiap kali dipandang atau berhadapan dengan pawang buaya tu, dia rasa kesian dan terasa takut yang tak bersebab. Si suami cuba bentangkan masalah dirinya pada orang-orang kampung, tapi mereka tak dapat terima, malah menuduh si suami tu berniat jahat terhadap pawang buaya yang nak kembalikan keamanan di Tanjung Ara. Datuk TJ bertanya, masa bila dia buat hubungan sulit tu? Malam. Masa tu kau ada dekat mana? Dekat rumah. Kenapa kau tak bertindak? Saya macam kena pukau. Tak boleh bangun dari tempat tidur dan tak boleh bersuara. Kau bersabar. Jangan bertindak terburu-buru. Kalau perkara ni betul, aku akan tolong kau. Aku tak nak maksiat terjadi dekat sini.
Macam mana nak menentangnya? Kau berjanji jangan bagi tahu sesiapa apa yang aku nak lakukan. Saya berjanji. Pawang tu tinggal dekat surau. Malam ni aku nak intip gerak-gerinya. Awak akan binasa kalau langgar pantang larangnya. Allah lebih berkuasa darinya. Saya faham. Kau balik dulu. Pertemuan Datuk TJ dengan si suami tu tidak diketahui oleh sesiapa, walaupun pertemuan tu diadakan di rumah Alam Botak. Dan Alam Botak menganggap pertemuan tu adalah pertemuan biasa. Datuk TJ berdiri di anjung rumah Alam Botak. Kemudian dia turun ke tanah dan ajak TJ ke tebing sungai. Langkah Datuk TJ cukup pantas. Matahari petang tu memancar redup. Mereka berdua sampai ke tebing sungai Tanjung Ara. Air sungai kelihatan tenang. Datuk TJ tak berkata walau sepatah pun. Matanya merenung ke arah air sungai. Dah lama mereka berjalan di tebing sungai menuju ke hulu. Belum terdapat tanda-tanda yang Datuk TJ akan berhenti melangkah. Tiba-tiba, aduh! TJ menjerit sekuat hati. Kaki kanannya macam dipukul dengan kayu keras. TJ dah tak mampu berdiri. Pandangannya berpindah-pindah. Satu pukulan datang lagi. Kali ini lebih kuat dari pukulan yang pertama tadi. Badan TJ macam ditarik sesuatu. Dia tercampak ke dalam sungai. TJ terus menjerit dan mula terasa lemas. Air sungai terus masuk ke lubang hidung dan mulutnya. Badan TJ dibelit oleh sesuatu dan tarik dia ke tengah sungai. Antara tenggelam timbul tu, TJ terus berteriak, "Tolong saya, Tok! Tolong!" "Sabar, Tama!" Datuk TJ terus lempar kain ikat kepalanya ke arah TJ. Cepat-cepat TJ sambar kain tu dan berpaut pada kain tu sekuat hati. Kemudian badan TJ bagaikan terbang ke udara, lalu jatuh betul-betul dekat kaki Datuk dia. Datuk TJ bersuara, "Kau sakit, Tama?" TJ anggukkan kepala. Kemudian Datuk dia ambil sekepal rumput hijau, lalu sapu ke muka TJ 3 kali berturut-turut. Kemudian dia suruh TJ kunyah dan telan rumput tu. Bila TJ telan rumput tu, tiba-tiba dia terkencing dan terus muntah. Datuk TJ berkata, "Bisanya dah aku tawarkan, tapi peha kanan kau luka kena giginya." Kemudian Datuk TJ terus raba peha TJ. Darah mengalir membasahi rumput-rumput dekat situ. TJ rasa hairan. Kain lilit kepala yang tak sepanjang mana tu boleh selamatkan dia. Macam mana kain merah tu boleh jadi panjang dan jadi tali untuk tolong dia? Datuk TJ kemudiannya terus petik daun serunai laut, pucuk mengkuang hutan dan pucuk gelenggang. Semua jenis daun tu disatukan dan terus diramas. Kemudian diperahnya. Air dari perahan daun tu Datuk TJ sapukan ke bahagian peha yang luka. Darah berhenti mengalir. Rasa sakit dah tak terasa, diganti dengan rasa sejuk dan segar. Datuk TJ suruh TJ duduk dekat bawah pokok pulai. Dia pergi balik ke tepi sungai, duduk bertinggung dekat situ. Beberapa saat kemudian, seekor buaya timbul dan rapat ke tebing sungai. Datuk TJ berkata sesuatu dan buaya tu buka mulut seluas-luasnya. Kemudian Datuk TJ hulurkan tangannya ke dalam mulut buaya macam mengambil sesuatu. Datuk TJ terus berlari ke arah TJ. Tangan yang diselupkannya ke dalam mulut buaya tu segera disapukan ke peha TJ yang luka. 3 kali Datuk TJ buat macam tu sampai TJ rasa dia tak mengalami apa-apa kecederaan pun. Datuk TJ mendapatkan buaya yang sedang buka mulut tu. Dia tepuk kepala buaya tu 3 kali dan buaya tu tenggelam ke dalam air. Datuk TJ berkata, "Masih ada buaya yang tak dapat dipujanya, tak dapat ambil semangatnya, dan buaya tu akan jadi sahabat kita." Kemudian Datuk TJ pimpin TJ ke rumah Alam Botak. Sambil merawat TJ malam tu, Datuk TJ ceritakan apa yang berlaku pada Alam Botak. Bila Alam Botak suruh Datuk TJ bagi tahu hal tu pada pawang buaya, Datuk TJ menolak dan suruh Alam Botak rahsiakan kejadian tu. Malam tu lebih kurang pukul 12 tepat, Datuk TJ kejut TJ. Dia suruh TJ bersiap. TJ bertanya, "Ke mana tu tengah malam buta macam ni?" "Aku nak meronda kampung." "Sebab?" Datuk TJ tak menjawab. Dia duduk di sudut bilik sambil melilitkan kain merah di kepalanya. Kemudian mulutnya terkumat-kamit membaca sesuatu. TJ dengar Datuk dia bercakap sendiri. Sudah sampai masa pertukarannya antara penggantian masa dari 12 ke 12, dari bulan muram ke bulan bercahaya, dari laluan kuasa syaitan kepada manusia. Bila dia habis bercakap, jam dinding rumah Alam Botak berbunyi 12 kali. Datuk TJ berkata, "Sekarang dah pukul 12:02 tengah malam. Yang bertukar dah berlaku. Kita pergi sekarang, Tama." Mereka berdua menuruni anak tangga rumah. Kemudian Datuk TJ berkata, "Kau jangan banyak soal, Tama. Ikut je apa yang aku buat." Mereka berjalan melintasi pokok-pokok kecil yang tumbuh di kiri kanan jalan. Mereka sedang menuju ke sebuah surau lama yang tidak lagi digunakan di kampung tu. Di bahagian belakang surau tu terdapat sebuah pondok yang bersambung dengan surau tersebut. Dekat situlah pawang buaya Saadun Julin tinggal. Sebaik saja sampai dekat pokok kelapa gading, Datuk TJ suruh berhenti.
Kemudian Datuk TJ duduk bersilir dekat bawah pokok kelapa tu. TJ pun duduk bersilir sekali. Dari pondok di belakang surau terdengar bunyi orang tepuk tangan yang diikuti dengan suara menyeru sesuatu. Datuk TJ berbisik, "Rapat ke pondok, jangan berjalan. Kita merangkak perlahan-lahan, jangan sampai dia dengar." Bila sampai di bawah pondok, mereka segera bangun. Dari celah-celah dinding mereka berdua mengintai ke dalam pondok. Datuk TJ berkata, "Tama, kau tengok sini." TJ terkejut. Dia nampak pawang buaya tu tengah duduk menghadap sebatang lilin besar berwarna merah. Dekat ujung lututnya terdapat lilin kecil yang diletakkan di atas papan. Kepalanya diselubung dengan kain hitam yang lonjong. Di bahagian mata, hidung dan mulut dilobangkan. Kepalanya bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan macam orang meratip sambil mengeluarkan suara yang serak dan parau. 2-3 ekor cicak mula datang ke arah Saadun Julin. Cicak-cicak tu beratur di hadapannya. Salah seekor dari cicak tu yang berbadan agak besar dari cicak biasa segera menjongkitkan ekornya, berpusing-pusing macam gasing. Pada mulanya cicak tu berpusing ligat, kemudian beransur perlahan-lahan. Sebelum cicak tu berhenti berpusing, Saadun Juling segera menangkapnya. Kemudian dia dekatkan cicak tu ke api lilin besar. Cicak-cicak yang lain segera menghilangkan diri. Lilin di kiri kanan lututnya segera terpadam. Suasana dalam pondok bertambah kelam. Ketika itu terdengar bunyi deru air yang amat kuat, seolah-olah lantai pondok tu menjadi aliran air sungai. Terdengar juga bunyi ekor buaya memukul air bertalu-talu. Seluruh badan Saadun Juling jadi basah. Dari mana air tu datang, TJ pun tak tahu. Dalam cahaya sama-sama tu, TJ nampak ada bayang-bayang buaya dekat depan Saadun Juling. Bila bayang buaya tu hilang, terdengar suara orang ketawa memanjang dari setiap sudut pondok. Badan TJ berpeluh. Dia terasa ada sesuatu yang lalu di sisinya. Ada bunyi benda merangkak atas pasir menuju ke sungai. Suara burung hantu kian kuat berbunyi. Lolongan anjing bertambah sayu dan langit yang tadi muram mula cerah. Datuk TJ berbisik, "Kita tunggu dan lihat sampai dia keluar dari pondok ni." Kemudian Saadun Juling buka sarung kepalanya dan berjalan 3 langkah ke hadapan, berpusing ke belakang, lalu melangkah 3 tapak sambil tangan kanannya diletakkan atas kepala. Kemudian dia duduk membaca sesuatu. Saadun Juling buka bungkusan dari kain hitam. TJ bertanya, "Apa benda tu, Tok?" "Tengok dulu, jangan banyak tanya." Dengan tenang, Saadun Juling ambil sesuatu lalu disumbat ke dalam mulut. Dikunyahnya dengan penuh nafsu. Datuk TJ berkata, "Dia makan daging buaya kering." Selepas tu Saadun Juling bangun, ambil mangkuk dan air dan duduk kembali. Mangkuk yang dah diisi air tu diletakkan di hadapannya. Kemudian Saadun ambil sesuatu dari bungkusan kain hitam tu. Benda tu direndamkan ke dalam mangkuk. Kemudian cepat-cepat dia minum. Dalam beberapa saat mukanya kelihatan merah. Datuk TJ bersuara, "Kau tahu apa yang direndamnya tu, Tama?" "Tak tahu, Tok." "Dia rendam cula buaya tembaga." "Apa dia cula buaya tu, Tok?" "Anu buaya, alat kelamin buaya jantan." "Gunanya, Tok?" "Bila kau besar kau akan tahu sendiri gunanya." Kemudian Saadun Juling simpan balik semua barang-barang tu. Dengan tenang dia tinggalkan pondok menuju ke tebing sungai. Mereka berdua ikut dia dari belakang. Sampai di tebing sungai, Saadun berdiri dekat tunggul buruk sambil memeluk tubuhnya. Dia toleh kiri toleh kanan untuk memastikan tak ada orang yang mengintipnya. Kemudian dia terus membongkok di tepi tebing sungai. Tepuk air sungai 3 kali berturut-turut. Air sungai bergelora. Semua pokok keladi dan mengkuang di gigi sungai bergerak-gerak. Bila air sungai jadi tenang, berpuluh-puluh ekor buaya timbul di permukaan sungai. Saadun Juling duduk di atas tebing sambil membaca sesuatu. Sebaik saja Saadun selesai membaca, buaya-buaya itu terus hilang. Suasana di sekitar sungai kembali tenang. Kemudian Saadun bertempik sekuat hatinya dan terjun ke dalam sungai. Dia diiringi buaya ke tengah sungai. Bila selesai dia mandi, dia naik ke darat, pakai pakaiannya dan menuju ke sebuah rumah di pinggir kampung. Bila sampai di rumah tu, dia terus ketuk pintu rumah tersebut. Seorang perempuan muda berkemban buka pintu. Perempuan tu duduk di muka pintu. Saadun pula duduk di anak tangga. Saadun bersuara, "Suami kau dah tidur?" "Sudah." TJ nampak Saadun keluarkan sesuatu dari poketnya, lalu disapukan pada bahu perempuan tu. Perempuan tu kelihatan seperti orang berhayal. Datuk TJ berbisik, "Sial, dia guna minyak ekor buaya pada perempuan tu. Minyak tu dah dijampi. Bila terkena pada kulit perempuan, boleh buat perempuan tu menyerah dan berkhayal." Muka Datuk TJ jadi merah padam. Badannya mula menggeletar menahan perasaan marah. Kesabaran Datuk TJ dah tak boleh tahan bila dia tengok Saadun tarik perempuan tu ke dalam rumah. Dia segera bertempik
Sa'adun terkejut lalu terjun ke tanah. Perempuan tu pun terkejut. Dia bagaikan tersedar dari khayalan. Perempuan tu menangis di muka pintu. Suaminya keluar lalu bawa perempuan tu masuk ke dalam rumah. Sa'adun juling hilang dalam gelap. Datuk TJ terus jumpa suami perempuan tu dan berkata, "Aku harap kau tak ceritakan pada orang lain. Aku tengah berusaha bantu kau. Bawa isteri kau ke tempat tidur. Basuh mukanya dengan air dan suruh dia ambil air semayang. Aku selesaikan kerja aku malam ni." Kemudian Datuk TJ ajak TJ cari pawang buaya tu. TJ ingat Datuk dia terus menuju ke pondok di belakang surau tu. Rupanya melencong ke kiri menuju ke tebing sungai. Di tebing sungai tu, Sa'adun Juling sedang memerintahkan buaya-buaya supaya mengganas sambar apa saja yang ada di tebing sungai, tak kira manusia atau binatang ternakan. Datuk TJ bersuara, "Sa'adun, hentikan perbuatan syaitan kau tu." Sa'adun tersenyum dan membiarkan mereka berdua menghampirinya. Dia ingat bila Datuk TJ berdiri dekat tebing sungai, buaya-buaya tu akan melompat dan menyambar Datuk TJ. Memang buaya-buaya tu timbul, tapi tak ada seekor pun yang nak serang mereka berdua. Melihat keadaan tu, Sa'adun Juling jadi resah. Datuk TJ terus melangkah. Kepala buaya kelihatan timbul di permukaan sungai. Datuk TJ menghulurkan tangan dan berkata, "Kita bersahabat, Sa'adun. Dalam hidup aku tak ada musuh sesama orang Islam, kerana setiap orang Islam tu adalah bersaudara." Sa'adun Juling terdiam. Mulutnya bergerak-gerak. Tiba-tiba dalam gelap tu, satu pukulan yang keras hinggap di kepala Datuk TJ. Pukulan tu tak mendatangkan sebarang kesan pada Datuk TJ. TJ terkejut. Sa'adun Juling hilang dari pandangan. Tempat dia berdiri sekarang, muncul seorang tua yang berjanggut panjang. Orang tua tu berdiri beberapa saat je dekat situ. Bila orang tua tu hilang, Sa'adun Juling terpacak dekat situ balik. Datuk TJ bersuara, "Sa'adun, kuasa yang abadi dalam dunia ni ialah kuasa Allah. Kuasa syaitan hanya sifat sementara je. Bila datang yang hak, kuasanya tak bermakna lagi. Aku tak nak bergaduh atau bermusuh sesama Islam." Sa'adun terdiam. Dia masih tunjukkan sikap pemusuhannya lagi. Datuk dia segera membungkuk. Hujung ibu jari kanannya ditekan ke bumi hingga tenggelam separas kuku. Bila ibu jari itu dicabutnya kembali, Sa'adun Juling jadi lumpuh, tak mampu berdiri. Datuk TJ segera pangku tubuhnya dan bawa pulang ke pondok di belakang surau. Kemudian Datuk TJ letak Sa'adun dekat tengah ruang pondok dan urut seluruh badannya. Bila dia sedar, Datuk TJ bagi dia minum air panas. Azan subuh berkumandang. Bila selesai solat dan mandi embun, mereka berdua pulang ke rumah Alang Botak. Datuk TJ biarkan Sa'adun Juling sendirian di pondok tersebut tanpa ikat kaki atau tangannya. Menurut Datuk TJ, kekuatan Sa'adun Juling tak akan pulih selagi rambutnya tak kena cahaya matahari. Alang Botak bertanya, "Ke mana malam tadi? Saya sedar masa awak berdua keluar malam tadi." "Ada hal sikit." Lebih kurang pukul 7 pagi, TJ dengan Datuk dia pergi ke pondok Sa'adun. Ketika mereka berdua melintasi dekat depan dewan orang ramai, beberapa orang penduduk mengadu buaya kembali mengganas. Pukul apa saja yang berdiri dekat tebing, Datuk TJ suruh mereka bersabar sampai pawang buaya bertindak. TJ bersuara, "Kenapa Tok cakap macam tu pada diorang? Tok kan tahu pawang tu memang tak berapa baik orangnya. Tak baik buka aib orang lain." TJ terdiam. Akhirnya mereka berdua sampai ke pondok Sa'adun. Dia kelihatan letih dan wajahnya nampak lesu. Datuk TJ picit betisnya 2-3 kali. Dekat luar, matahari pagi mula memancar. Datuk TJ usung Sa'adun Juling ke tanah. Bila cahaya matahari kena rambutnya, Sa'adun Juling mula mengeliat dan mukanya kembali merah. Dalam beberapa saat je, dia dah boleh bangun dan bercakap. Sa'adun bersuara, "Kenapa awak buat saya macam ni? Saya dijemput untuk halau buaya. Ini balasan awak." Datuk TJ dengan tenang ikut Sa'adun menuju ke pondok. Bila Sa'adun Juling nak masuk ke dalam pondok, Datuk TJ halang dia dengan berdiri di muka pintu. Datuk TJ bertanya, "Kenapa awak tipu diri sendiri? Maksud awak berlagak jadi baik, sedangkan hati awak kotor. Awak nak tolong orang, tapi dalam masa yang sama awak buat benda tak elok. Di mana keikhlasan awak? Saya tak faham. Awak goda isteri orang untuk berzina. Awak bukannya nak halau buaya, tapi ganaskan buaya. Kemudian awak pujuk buaya-buaya dekat sini dengar cakap awak, supaya orang percayakan awak. Orang lain boleh awak tipu, tapi saya bukan orangnya. Kalau awak benar, buktikan kebenaran awak tu. Boleh? Mari kita ke sungai sekarang." Mereka bertiga segera menuju ke sungai. Sampai di sungai, Sa'adun Juling terus seru semangat buaya, dan buaya-buaya pun timbul berbaris macam kayu buruk. Sa'adun berkata, "Awak tengok, semua buaya dalam sungai ni saya kuasai, dan buaya-buaya ni akan tinggal ke tempat ni. Saya bekerja kerana Allah." "Sa'adun, dalam buat kerja-kerja macam ni, jangan permainkan nama Allah. Buktikan kerja saya ni tak ikhlas. Jangan banyak cakap. Kalau awak berhajat,
Saya akan buktikan. Ingat, perbuatan kita ni nak cari kebenaran, bukan nak tunjuk pandai. Saya setuju. Datuk Tijay segera berdiri di tebing. Dia baca surah Al-Fatihah dan beberapa surah yang lain, termasuklah ayat kursi. Kemudian dia ambil segenggam tanah, lalu dia buang ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian seekor buaya timbul, terus buka mulutnya ke arah Datuk Tijay. Datuk Tijay campak sehelai daun ke dalam mulut buaya tu. Dengan tenang, buaya tu rapatkan mulutnya, lalu bercampur dengan buaya-buaya lain yang timbul di permukaan sungai. Datuk Tijay berkata, "Macam mana Saadun? Kau tak nak mengaku perbuatan terkutuk kau tu? Kau nak aku hebahkan perkara ni pada orang lain?" Saadun Julin tak nak juga mengaku segala kesilapan yang dah dilakukan. Kemudian Datuk Tijay terus pujuk Saadun Julin supaya berhenti daripada melakukan kerja-kerja yang tak elok. Datuk Tijay berkata, "Saadun, mari kita gunakan segala ilmu dan kepandaian pemberian Allah ni untuk menolong sesama manusia, bukan jahanamkan mereka." Saadun Julin mula resah. Dia termenung panjang, matanya merenung ke arah air sungai. Buaya-buaya yang timbul dah menghilangkan diri. Saadun Julin tetap membisu. Kemudian Datuk Tijay terus sambar tangan kanan Saadun, lalu dipulas ke belakang. Saadun Julin terkial-kial menahan kesakitan. Datuk Tijay berkata, "Aku tak nak halang kau nak buat jahat, sebab tu antara kau dengan Allah. Tapi kalau kau nak buat sesuatu yang tak senonoh dekat sini, aku akan jadi penghalangnya." Tangan Saadun Julin dilepaskan. Dia mengaku ilmu yang dituntutnya tu memang bercanggah dengan hukum agama, tetapi dia tak boleh berpisah dengan semuanya tu. Kalau tak badannya sakit-sakit dan batuk berdarah. Datuk Tijay bertanya, "Dari mana kau menuntut ilmu tu Saadun?" "Dari kawan baik ayah saya yang berasal dari Sumatera." "Apa pantangnya?" "Saya tak boleh kahwin seumur hidup. Kalau saya nak memuaskan nafsu, saya mesti goda isteri orang, dan saya dilarang melakukan hubungan dengan janda muda, walau secantik mana pun."